Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda satu kisah dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis, yang mana Nabi ceritakan satu kisah yang berlaku kepada seorang wanita yang mana dia ni adalah seorang pelacur. Pekerjaan dia adalah melacur. Setiap hari dia akan bekerja sebagai pelacur. Maka bila mana dalam kehidupan wanita ini setiap hari dia melacur dan sebagainya, dan satu hari dia ambil satu keputusan untuk berjalan-jalan, untuk bersia-sia. Bila mana wanita itu keluar untuk berjalan-jalan, untuk bersia-sia, maka dia melalui satu padang pasir yang agak panas, yang menyebabkan wanita itu ialah bila mana kita berada dekat padang pasir, kita akan rasa kehausan, kepanasan, teriknya matahari dan sebagainya, yang menyebabkan siapa sahaja yang melalui padang pasir yang tidak ada cukup bekalan minuman, dia akan rasa haus sangat. Maka itulah yang berlaku kepada wanita ini, kepada seorang wanita yang melacur tadi. Lalu bila mana dia dalam keadaan kehausan, dia mencari air tak jumpa, maka dia pergi cari ke sana tak jumpa air, cari ke sini tak jumpa air, maka dia decide untuk meneruskan perjalanan. Boleh jadi di hadapan sana boleh jadi akan ada sumber air, maka Allah takdirkan dia terus berjalan dalam keadaan kehausan dengan sangat penat dan sebagainya. Allah takdirkan yang dia jumpa satu telaga. Maka bila mana dia jumpa telaga, maka dia gembiralah sebab ada telaga yang ada air. Maka bila mana dia tengok saya dekat dalam telaga, maka dia mencari dekat bahagian kiri dan kanan telaga tu untuk cari benda bekas untuk mencedok air tersebut. Bagaimana nak ambil air daripada telaga tersebut? Maka bila mana dia dapati tidak ada bekas untuk mengambil air daripada telaga tu, maka disebabkan wanita itu saking dahaga dia, saking terlalu dahaga, haus dan sebagainya, yang mana wanita tadi mengambil satu keputusan untuk turun sendiri dalam telaga. Maka bila mana sampai dalam telaga tu, maka dia minum air daripada telaga tu sampailah dia kenyang, kata Nabi SAW. Lalu bila mana wanita itu dah kenyang dan sebagainya, maka dia terus naik ke atas. Bila mana sampai ke atas, dia berehat sekejap. Dia berehatlah sekejap. Dalam keadaan berehat itulah datangnya, Allah takdirkan datangnya seekor haiwan yang bernama anjing. Yang mana anjing itu adalah anjing liar, anjing padang pasir, anjing yang tidak ada tuan, yang menyebabkan anjing itu dalam keadaan kehausan. Biasalah anjing pada pasir mestilah sangat kotor. Lalu anjing itu yang dalam keadaan kehausan, dia pergi dekat wanita tadi yang tengah berehat disebabkan kekenyangan dan sebagainya. Lalu bila mana wanita tadi, yang seorang pelacur tadi, melihat anjing tadi yang dalam keadaan kehausan, dia macam teringat balik macam mana peristiwa dia sebelum tadi, sebentar tadi, yang mana dia pun mengalami perasaan yang sama. Maknanya dia apa? Maknanya dia faham apa yang dirasai oleh anjing itu, sebab dia pun pernah merasai akan kehausan yang sangat haus tapi tak jumpa air, haus ada air tapi tak boleh minum. Maka dia faham perasaan anjing tadi, maka dia pun decide buat satu keputusan untuk turun sendiri ke dalam telaga tu, ke dalam perigi tu. Maka bila mana dia turun, ketika itulah wanita tu dapati yang dia tidak ada bekas untuk naik. Macam mana nak bawa air daripada bawah naik ke atas? Maka ketika itulah wanita dia decide, dia buang kasut dia, maka masukkan air dalam kasut tadi. Maka bila mana dia dah masukkan air dalam kasut dia tadi, maka datang satu masalah pula. Macam mana nak naik? Satu tangan pegang kasut, satu tangan nak panjat. Ketika itulah wanita yang tadi dalam keadaan tak tahu macam mana nak panjat, dia decide buat satu keputusan yang kedua, yang ketiga, yang mana dia gigit kasut yang tadi yang adanya air. Ketika itulah dia naik sampailah ke atas. Bila mana sampai ke atas, dia bagi anjing itu minum sampailah anjing itu kenyang. Dan Nabi bagi tahu segala perbuatan wanita itu dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pertama kali dia melihat anjing dalam keadaan kehausan, bagaimana ada sifat ihsan, sifat kasihan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia buat satu keputusan untuk turun sendiri ke dalam telaga semata-mata nak membantu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun itu adalah anjing. Yang ketiga, bagaimana dia buat satu keputusan lagi dalam keadaan tidak ada bekas untuk masukkan air, dia buang kasut dia, masukkan air dalam kasut. Dan bagaimana keputusan yang dia buat yang keempat adalah bagaimana dia gigit kasut yang sendiri semata-mata nak bagi anjing itu minum. Maka segala perbuatan wanita tadi Allah terima amalan dia, dan Allah masukkan wanita tadi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dia berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebabkan itulah Allah campakkan hidayah, dan ketika itulah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kisah. Dan satu kisah yang kedua adalah bagaimana seorang wanita, yang tadi adalah wanita yang pelacur, yang kedua adalah wanita yang dia ni adalah ahli ibadah, selalu buat ibadah kepada Allah, solat tak pernah tinggal, solat sunat lagilah dia buat, tahajud ditambah lagi. Dia maknanya dia ahli solat, suka solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ahli ibadah.
Apa juga ibadah yang dia tak buat, semua dia buat. Zakat, sedekah, haji dan sebagainya. Maka satu hari bila mana dia dalam keadaan beribadah, cuma satu je kelemahan wanita ini. Dia mempunyai akhlak yang buruk, perangai yang buruk yang menyebabkan dia membela seekor haiwan yang bernama kucing. Akhlak yang sangat buruk sampaikan dia tak bagi kucing dia makan, tak bagi kucing dia minum. Sampaikan satu tahap bila mana dia serabut sangat dengan kucing dia tak suka dengan kucing yang dia bela sendiri. Padahal dia bela sendiri kucing itu, tapi sampai satu tahap dia rasa dah muak, dia rasa dah bosan nak bela kucing. Sama juga macam kita kan. Pada awal je kita rasa nak pelihara kucing, nak bela kucing. Tapi sampai satu tahap kita dah rasa malas nak bersihkan najis dia, malas nak bagi dia makan, nak bagi dia minum, nak jaga dia dan sebagainya. Kan manusia. Sama juga berlaku kepada wanita tadi, yang mana pada awal sahaja dia rasa nak bela kucing. Tapi sampai satu tahap dia macam rasa serabut, bahkan dia tak bagi kucing itu makan, tak bagi kucing itu minum. Sampai satu tahap lagi dia masukkan kucing yang dia bela tadi ke dalam sangkar yang menyebabkan kucing tak boleh nak akses apa-apa jenis makanan, tak boleh nak minum apa langsung. Maka dikurunglah kucing itu sampailah kucing itu dalam keadaan derita, dalam keadaan azab, sampailah kucing itu mati. Dan kata Nabi, wanita ini Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan perbuatan yang sangat jahat sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia itu adalah ahli ibadah, tetapi perangai dia, akhlak yang sangat buruk, menyebabkan Allah benci, Allah murka dengan perangai dia. Ingat, dekat akhirat nanti Allah akan bangkitkan, dekat pada mahsyar nanti ni Allah akan bangkitkan keseluruhan makhluk. Di antara makhluk yang Allah bangkitkan adalah haiwan. Haiwan akan dibangkitkan dan haiwan juga akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dekat akhirat nanti, dekat pada mahsyar nanti ni, haiwan akan kata kepada Allah, wahai Allah, si fulan bin si fulan pernah terajan aku, wahai Allah. Wahai Allah, si fulan bin si fulan pernah dera aku, wahai Allah. Wahai Allah, si fulan bin si fulan pernah tak bagi aku makan, wahai Allah. Ketika itulah kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di segala perbuatan kita dengan haiwan meskipun. Jadi itu di antara dua kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Apa yang kita boleh belajar pada hari ini, jangan cepat kita menilai orang. Sebab kita tak tahu macam mana perakhiran hidup seseorang. Boleh jadi orang yang kita pandang dengan pandangan yang negatif, boleh jadi dia suatu hari nanti Allah bagi hidayah dan dia akan jadi lebih baik kepada kita. Yang kedua, janganlah kita berbuat jahat meskipun dia bukan sebangsa dengan kita, meskipun dia bukan satu aliran dengan kita. Berbuat baiklah sesama manusia, berbuat baiklah sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia adalah kucing, anjing dan sebagainya. Dan pengajaran yang ketiga adalah kita kena sedar diri kita siapa. Jangan kita bongkak, jangan kita angkuh. Walaupun kita ni ahli ibadah, walaupun kita ni banyak ilmu, walaupun kita ada PhD dan sebagainya, jangan angkuh. Jangan sombong sampaikan kita memandang orang lain dengan pandangan yang hina dan memandang diri kita dengan pandangan yang mulia. Itu sangat bahaya, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada anda, dan andai kata anda belajar sesuatu daripada video saya pada kali ini, kongsikan juga kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu boleh tak tunggu sekejap? Saya nak kongsikan something yang special kepada anda, something yang menarik kepada anda. Okey, kalau sebelum ni kita gunakan The Snack Cookies, kita gunakan design yang lama. Ini contoh design yang lama. Okey, ni design kami yang lama. Kalau Cha Cookies pun kita guna design yang ini. Kalau V Cookies pun kita guna design yang ini. Jadi susahlah kita nak kenal pasti, nak tahu balang ni balang Cha Cookies ke, balang V Cookies ke. Disebabkan itu, 9 hari bulan 9 hari tu kita launch, kita release satu design yang baru. Okay, ini adalah Cha Cookies, design yang baru Cha Cookies, kita tengok. Dan satu lagi design daripada V Cookies. Memang dia berlainan di antara satu sama lain dari sudut design, dari sudut warna dan sebagainya. Okay, ini adalah V Cookies. V Cookies. Jadi mudahlah kita bila mana kita order ke, bila mana kita di sudut production ke nak buat, jadi senang kita nak nampak. Okay, ini adalah V Cookies dan ini adalah Cha Cookies. And then kedua-duanya adalah produk daripada saya sendirilah. Okay, kami sendiri yang buat, homemade dan sebagainya lah. Disebabkan itu kita ada wajah yang baru, kita ada design yang baru, kita nak bagi harga package kepada anda, harga promosi RM10 kepada anda kita nak bagi. Okey, kalau anda order dengan kami 3 balang The Snack Cookies terpulang, nak tukar-tukar perisa, nak pelbagaikan perisa pun boleh, tidak ada masalah. Okey, 3 balang anda akan dapat harga RM50 sahaja. Tapi kalau anda order dengan kami 5 balang, kita akan cut harga RM10, hanya RM80 saja untuk 5 balang. Jadi itu di antara package yang kami buat untuk memudahkan anda, untuk menjimatkan anda. Kalau anda nak order kami, nak makan The Snack Cookies, time ni lah time kita buat promosi, time kita buat harga package, inilah time yang sesuai untuk anda semua order dengan kami. Jadi jangan lepaskan peluang, boleh terus WhatsApp nombor kat bawah, nanti saya akan reply WhatsApp anda satu persatu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.